Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat kita bertemu di dalam Nizal & Co. Kali ini kita nak tumpukan kepada siri PDPR Hybrid Learning yang merupakan satu siri kita buat bersama untuk menceritakan tentang bagaimana masyarakat kita daripada pelajar, ibu bapa, guru-guru maupun pentadbir sekolah berhadapan dengan simpang siur keluh kesah yang dikatakan pendekatan pendidikan pembelajaran di rumah ini, PDPR. Dan hari ini kita nak sembang-sembangkan, kita minggu lepas kita bicarakan tentang guru-guru. Sebelum tu kita cerita tentang ibu bapa. Kali ini kita nak menceritakan pula tentang yang kita sebut itu, iaitu bagaimana pula pendekatan anak-anak murid kita. Untuk pengetahuan anda, sejak tahun lalu, kita sudah 2 tahun kan, 2 tahun dalam menghadapi PDPR ini, pelajar sekolah terpaksa melalui pelbagai cabaran dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ini. Ekoran daripada situasi pandemik, kita tahu semua itu kan. Baik, ada seorang doktor ini yang telah membuat sedikit kajiannya sendiri, walaupun tidak saintifik katanya, tapi dia dapat maklumat ini daripada kajian dia melalui pendekatan berhadapan atau bertemu ramah dengan responden. Dia ada mendapati 1,412 responden dan melibatkan 944 pelajar sekolah menengah. Dan di dalam perbincangan itu dia dapati hasil tinjauan ialah 43.6% melaporkan kesan negatif ketara kepada kesihatan mental mereka. Apakah yang merupakan cabaran-cabaran utama mereka? Ya? Salah satu dikatakan ialah paling tinggi dia kata susah fokus, 80.4%. Kedua, susah faham subjek, 71.2%. Ketiga, tugasan terlalu banyak, 66.6%. Kalau 666 ni itu tanda-tanda macam kesyaitanan itu. Dan tugasan terlalu banyak, itu tadi internet dan peranti, isu-isu berkongsi internet ataupun signal tak cukup kuat dan sebagainya, 61% ataupun 61.8%. Dan akhir sekali hilang minat, hampir 50%, 48.6%. Jadi doktor ini bila dia membuat kajian itu, dia menghadapi atau mendedahkan kepada satu aspek yang barangkali orang ramai tidak tahu, apakah yang dilalui pelajar-pelajar ini. Hari ini kita tumpukan kepada mereka supaya ibu bapa, guru-guru maupun pentadbir sekolah dapat mengerti dan pelajar-pelajar sendiri dapat memahami bagaimana nak mengatasi masalah ini, kerana pengatas atau bagaimana mengatasi itu banyak bergantung kepada semua pihak, bukan hanya pelajar itu saja ya, ataupun ibu bapa. Baik, untuk sembang-sembangkan perkara ini kita ada 3 bidadari. Kerana saya katakan minggu lepas kita bersama dengan 3 juragan-juragan. Ini 3 abang-abang macho kita ya, kaum bapa semuanya. Hari ini bicara tentang pelajar-pelajar, kita ada 3 ibu-ibu yang bersama dengan kita pada hari ini. Saya perkenalkan yang pertama Dr. Sanjita Kaur yang merupakan pengasas kepada Yayasan Health on World ataupun YHOW. Beliau adalah seorang yang memahami tentang masalah psikologi ataupun pengkhususan beliau adalah psychometric assessment and counselling. Dan kedua, apa khabar Dr. Sanjita? Hai, khabar baik. How are you, Nizal? Ya. Jadi yang keduanya ialah kita ada Dr. Anfine. Tak sempat nak menjawab tadi. Baik, Cikgu Nurul Najha binti Saidon yang merupakan guru bimbingan kaunseling di Kangak Perlis. Sebut betul-betul Kangak tu ya. Apa khabar Cikgu? Ya, sihat. Macam mana orang Perlis? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah Perlis. Cuma pengetahuan semua, memang Cikgu Nurul ni anak watan negeri Perlis. Itulah bunyi nanti kita dengar keluar-keluar macam tu, fahamlah dia memang asalnya di situ. Akhir sekali kita bersama dengan Ina Khalil Lim yang merupakan salah seorang di antara aktivis di dalam Wandos. Dia adalah Wandos Community Enabler. Ya, apa khabar Ina? Khabar baik Cik Nizal. Ini Ina ni orang bandar lah, orang bandar raya city. Beliau dibesarkan di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya, lebih kurang begitulah. Baik, saudara, kita sekarang ni sudah berbicara mengenai itu. Saya sudah membentangkan sedikit tentang apa kajian yang dilakukan oleh seorang doktor yang membuat kajian ini dan telah berkongsi di dalam social media atau media sosial. Kita nak dengarkan
khususnya terus di lapangan, dan bagaimana sebenar-benarnya realitinya. Kita dah dengarkan daripada doktor yang membuat kajian. Sekarang kita dengarkan guru yang berhadapan secara real atau secara realiti di lapangan. Baik cikgu, apa cerita ni cikgu? Betul ke kata doktor tadi, atau ada benda yang betul, ada benda yang mungkin kurang tepat, khususnya di Kangak Perlis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Najah binti Saidun, merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Jadi berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh Encik Nizar tadi tentang cabaran anak-anak pelajar mengikuti PDPR ini, apa yang telah disebut oleh Encik Nizar tadi memang ada betulnya. Okey. Tetapi bagi pandangan saya, keadaan PDPR anak-anak ini adalah berbeza-beza. Sebab anak-anak ini datangnya daripada environment yang berbeza, keluarga yang pelbagai latar belakang yang berbeza. Jadi dia tak sama Cik Nizal. Mungkin saya bagi contoh, kalau dalam keluarga yang maksudnya berkemampuan menyediakan peranti yang mencukupi, data untuk belajar yang mencukupi, memang tidak ada masalah bagi pelajar tersebut untuk nak meneruskan PDPR. Kalau cikgu buat kelas online banyak jam pun dia mampu. Tapi kalau latar belakang yang berbeza Cik Nizar, maksudnya kekurangan kewangan dan sebagainya, memang akan menjadi halangan pada pelajar tersebut. Kekurangan data, maksudnya line internet di kawasan rumahnya pun tak cantik dan sebagainya. Sebab tu di sekolah kita ada beberapa pilihan. Kalau pelajar ni tak dapat ikuti secara atas talian, cikgu akan bagi pilihan menyediakan modul dan sebagainya. Jadi apa pun yang berlaku pada saat dan ketika ini, bagi saya komitmen pelajar, attitude pelajar tersebut nak berhadapan dengan kelas online ni lah. Jadi itu yang mula yang saya nak kongsilah tentang bagaimana penerimaan anak-anak. Tetapi saya nampak bila dah sampai 2 tahun ni, kita dah sampai hampir 2 tahun ni, pelajar-pelajar tu dah boleh menyesuaikan diri. Maksudnya dia dah tahu nak buat macam mana, dia dah boleh. Dia bukan dah norma baru dah lagi ni. Maksudnya dia dah hampir bertahun kita lalui, dan pelajar dia dah macam dah boleh adapt, dah boleh menyesuaikan, dah boleh biasalah dalam keadaan yang macam ni. Boleh Cik Nizam macam tu? Itu pandangan cikgu, kita kedengar lah kan. Baik, saya nak dengar pula pandangan Dr. Sanjita bila mendengarkan apa yang disebut oleh doktor yang saya sebutkan tadi, yang saya petik pandangannya, dan juga apa yang dicerita di lapangan atau pengalaman di lapangan oleh Cikgu Nurul tadi. Apa pandangan doktor? Okay, thanks Nizar. Okay, kita kena faham that sebelum ni kita tidak diberi competence ataupun skill secara online. Betul tak? Sebab selama ni it's always bersemuka, apa-apa pembelajaran ataupun aktiviti yang dilakukan adalah secara bersemuka. And then suddenly bila kita dah dapat COVID ni kan, a shift daripada physical and then terus kepada atas talian tanpa peranti yang betul. Lepas tu bandwidth internet kita bukannya bagus sangat lah kan. Sebab kalau you pergi ke kawasan pendalaman, internet memang teruk. Kan kabel lah tak ada, semua tak ada, right? Tidak mencukupi. And then macam mana pelajar nak fokus? Sebab bila kita cakap pasal atas talian, yang paling memikat pelajar adalah game. Sesuatu untuk membuat mereka rasa gembira, and then they'll be addicted untuk bermain, kan? So sekarang ni atau TikTok. Yes. Oh, TikTok. Yes. And then sekarang ni bila kita suruh mereka fokus kepada pembelajaran, di mana pelajar kena duduk untuk 40 minit, 30 minit, susah untuk mereka fokus. Sebab kita kita ni human being yang kita kena bergerak. Kita tak boleh duduk satu tempat. Kan? So disebabkan itu, research yang you sharekan tadi mengenai susah fokus, susah untuk faham tugasan, memang ini adalah cabaran bukan saja untuk pelajar tetapi juga untuk para ibu bapa.
kan? Ya. And the most Jadi important itu adalah ya. Teruskan and the, teruskan doktor. and the most important adalah cikgu. Cikgu dibebankan dengan banyak sangat prosedur, admin work, kena pastikan mereka kena competent in online. Kena pastikan yang pembelajaran atas talian ni kena interaktif. Right? Ya, ya. And cikgu-cikgu yang for example lebih daripada umur 40-an, 50-an, untuk mereka shift kepada online bukan senang. Sebab tu kita kena pastikan yang untuk meningkatkan nilai minat pelajar, untuk memberi emotional care to parents. Sebab parents bila cikgu kata tak siap homework, dia dah tengking kat anak-anak mereka kan. So this is stress, burnout. Ya. So yes. Itulah merupakan realitinya. Saya berkesempatan turut sama dalam satu perbincangan. Tajuknya lah keluh kesah kaum bapa menghadapi PDPR dalam satu pentas yang lain, dan saya nampak itu merupakan antara perkara-perkara yang sangat penting dan sangat bukan dia memberikan tekanan mental kepada pelajar-pelajar saja, malahan tekanan mental yang teramat juga kepada ibu bapa. Malahan digunakan istilah bapa saya jadi menyinga, ibu jadi merimau antara mereka. Tetapi satu poin yang doktor sebutkan tadi ialah salah satu di antara apa yang saya dapat di situ ialah ibu bapa, baik guru-guru dan juga pelajar-pelajar, masalah paling besar ialah penggunaan peranti itu sendiri, kerana kefahaman menggunakannya itu sendiri sangat tidak meluas, kerana itu baru mereka dapat. Jadi it is a gadget bagi diorang, ini satu peranti, satu gadget saja. Jadi nak memahami penggunaannya itu pun satu penyakit, kerana guru-guru kalau dia dapat, dia melakukan atau menggunakan itu macam mana dia berhadapan dengan Zoom dan sebagainya. Tapi sebenarnya peranti lebih pada itu. Saya selalu bercakap pada kawan-kawan bahawa peranti ataupun apa saja yang kita lakukan menggunakan device itu atau peranti itu, kita kena ingat bahawa ia bukan kelas. Bermakna kita kena faham apakah dia dan bagaimana boleh manfaatkan dia. Dia macam TV juga, dia macam broadcasting juga, penyiaran juga. Jadi ada alat-alat atau tools yang boleh membantu kita untuk menjadikan dia cantik. Jadi kita nak kena faham itu. Jadi kalau kita duk bercakap saja, tidak ada penggunaan teknologi yang boleh menghidupkan perbincangan itu, pembentangan itu, jadi dia akan jadi hambar. Yang inilah saya bertanyakan kepada Ina yang merupakan orang bandar yang terdedah kepada dunia teknologi di tempat dia dibandingkan dengan Kangak Perlis. Jadi apa reaksi Ina pula dalam hal ini, terutama dari segi penguasaan peranti ini? Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Nizal & Co sudi menjemput Wandos. Saya sebagai sama-sama dengan rakan-rakan panel yang Arif, Dr. Sanjita dengan Cikgu Nurul, saya pun hopefully kita boleh kongsi pengalamannya. So pada soalan Cik Nizal tu, okey, peranti ni kita boleh tengok memang pada generasi muda kita boleh kata kadang-kadang ibu bapa tak pandai, tak reti nak guna peranti tu, tapi anak-anak boleh. Tetapi bukan macam Cikgu Nurul sebut tadi, ada perbezaan antara kepakaran mengguna peranti, exposure dia, macam mana nak guna device tu. Jadi ada perbezaan daripada segi social economic. Jadi keluarga yang lebih mampu mungkin lebih terdedah kepada penggunaan peranti, lebih banyak exposure, lebih banyak experience. Tapi kita juga boleh tengok daripada segi kepakaran mengikut dan kemahiran mengguna peranti ni mengikut umur. Jadi kalau budak-budak sekolah menengah, memang kita boleh kata agak pakar. Independent, boleh guna peranti dengan tanpa apa-apa kawalan lah. Kalau budak sekolah rendah berbeza. Kalau budak tadika, bayangkan budak tadika yang baca pun baru merangkak, macam mana dia akan kontrol device. Jadi sokongan ibu atau bapa bersama dengan kanak-kanak tadika tu amat penting. Kalau ibu bapa kena bekerja, ada meeting dengan Zoom dengan pejabat semua, anak-anak yang sepatutnya masuk tadika ni macam mana dia boleh kendalikan join participate in class tu. Kadang-kadang yang bila nak unmute button, cikgu kata jawab, dia jawab tapi dia tak tahu mute tu apa kan.
So Ya, ya. tapi again, so this is perbezaan in the age group. So apa yang kita tengok ni, kita dah tengok memang pembelajaran pendidikan kanak-kanak kita setahun ni secara globally sudah merosot. Because bila kurikulum sekolah disediakan, the design of the curriculum is to be delivered pada tempoh-tempoh tertentu. Jadi modul 1 sepatutnya mengambil masa mungkin 3 minggu, 2 minggu. Kalau modul kedua dan sebagainya, ikut tempoh-tempoh yang tertentu. Tetapi melalui online kadang-kadang sistemnya, bila cikgu cuba memberi isu kandung kurikulum ni, mungkin tak sempurna, mungkin tak sampai. Kalau kita bayangkan budak-budak yang kurang faham topik tu, kalau di sekolah mungkin cikgu boleh berinteraksi. Tapi melalui online ni interaksi dia sangat terhad, memang terhad. Jadi kalau anak-anak kita nak jawab, nak tanya soalan pun mungkin okey. Malu ke tak malu nak jawab soalan, kita mungkin ada perasaan, okey saya tanya ni mungkin kawan-kawan dianggap kawan-kawan saya semua senyap je, faham lah kot. Kalau saya tanya nampak macam tak cerdik pula. Jadi isu-isu lain yang akan timbul. Bukan saja pembelajaran tapi sekarang emotional confidence. Kat saya boleh tak kenapa saya tak faham ni? Padahal walhal semua tak faham. Umpamanya kan kalau topik tu susah. So that is psychologically this is some of the isu-isu yang sekarang dah makin ketara. And then macam mana apa yang pembelajaran yang dah merosot selama setahun 2 tahun ni, macam mana kanak-kanak ni nak catch up balik? Ya, jadi kita berehat seketika. Lepas ini kita akan kembali untuk membicarakan aspek mental itu secara khusus. Yang ini kita kena banyak mendengarkan pandangan-pandangan daripada mereka yang memahaminya dari segi kajian, mereka yang berhadapan dengan dia kerana beliau mengajar anak-anak murid ini dan melihat sendiri sebagai guru kaunseling macam mana kesannya mental kanak-kanak itu, kesan daripada PDPR dan juga kepada orang yang menyediakan peranti yang tahu sebabnya diberikan peranti itu kerana ada kaitannya tentang membantu untuk mengurangkan tekanan mental. Rehat seketika, kembali nanti dalam Nizal & Co untuk bicara mengenai PDPR, pembelajaran hybrid dan kesan terhadap kesihatan mental pelajar. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Hi and salam sejahtera. I am Emiliawati Zainal, the founder and managing director of Q3 Management Solutions Sdn Bhd from Kuala Lumpur, Malaysia. Teaching in Malaysian school have been severely disrupted since the pandemic began. Lessons have had to move on to digital platforms. These changes in the learning activities have impacted many students that do not have the proper infrastructure to continue their home educations. Even though school will be reopened, the need of devices does not diminish. With that in mind, we are in the midst of embarking into One Device, One Student, One Dose project with the objective to provide schools and students with devices and to ensure the acceptance and readiness of technology and online classes for students for their online learning journey. Okey saudara, kita kembali di dalam Nizal & Co menyambung balik perbincangan kita tentang PDPR, pembelajaran
hybrid dan kesan terhadap kesihatan mental pelajar. Nak ceritakan tentang kesan ini, saya fikir kita balik kepada sekolah lah. Apa yang dia hadapi ataupun bagaimanakah dikatakan mental pelajar itu terganggu atau menjadi tertekan. Jadi mungkin dari segi fizikalnya ataupun dari segi realitinya, yang lebih tahu ialah guru yang mengajar. Mungkin dapat Cikgu Nurul menceritakan macam mana dapat kesan yang dikatakan tekanan mental kepada pelajar itu. Cik Nizal, untuk pengetahuan hadirin-hadirat semua, di sekolah kita telah menjalankan satu saringan minda sihat kepada semua murid-murid di sekolah. Jadi daripada saringan yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan kepada murid-murid, guru bimbingan dan kaunseling dapat mengesan awal daripada beberapa soalan yang ditanya dalam saringan minda sihat tersebut. Jadi guru kaunseling dapat membuat saringan awal tentang stres murid, tentang kemurungan murid, dan daripada situ guru bimbingan dan kaunseling akan membantu. Sebenarnya Cik Nizal, cikgu di sekolah iaitu cikgu kaunseling sentiasa membuka seluas-luasnya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada anak-anak di sekolah. Bukan sahaja kepada anak-anak, malahan kepada ibu bapa dan guru-guru. Jadi sesi kaunseling atas talian, telesokongan atas talian memang diberikan kepada murid-murid. Saya kongsikan satu kes pelajar di sekolah saya, bagaimana dia berhadapan dengan tekanan PDPR, stres di rumah. Bila sesi kaunseling saya jalankan bersama pelajar, saya nampak pelajar ni dia sentiasa berfikiran, ada negatif thought dalam fikiran dia. Maksudnya dalam pemikiran tu ada benda yang negatif. Contohnya pemikiran negatif tu, mak selalu marah, maksudnya hubungan stres dengan mak selalu bising di rumah, nak belajar lagi, nak online lagi, kena buat kerja rumah lagi selain daripada kerja sekolah yang cikgu bagi. Kan nak kena sedia baju, basuh pinggan dan sebagainya. Jadi dia stres. Jadi saya merasakan bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, iaitu yang dikendalikan oleh guru bimbingan dan kaunseling, memang banyak membantu pelajar dalam menguruskan emosi para pelajar lah, yang daripada saringan media sihat yang telah dijalankan tu. Biasanya keputusannya ialah murid tu stres, satu kerja sekolah yang banyak, jadi dia tak dapat nak handle. Jadi kita bagi kemahiran pengurusan masa, macam mana nak meletakkan aktiviti yang utama, yang penting. Okey, selain daripada tu stres sebab kurang mendapat sokongan daripada keluarga. Mungkin berlaku juga dan memang berlaku. Maksudnya parents bukan tak ada, tetapi kurang support, kurang memberi sokongan. Saya selalu pesan pada anak-anak sekolah, apa sahaja yang anak-anak buat, apa sahaja yang kamu belajar atas talian, kamu mesti maklumkan, kamu mesti share dengan mak ayah. Kamu ada exam, kamu ada ujian ni, supaya seluruh kaum keluarga boleh memberi sokongan, sokongan emosi, sokongan peralatan dan sebagainya. Itu saja Cik Nizal untuk pengalaman saya macam mana nak berhadapan pengalaman. Ya, Cikgu. Betul. Tapi cikgu sendiri macam mana? Cikgu bukan hanya berhadapan dengan pelajar, dah dibuka terbuka ni, talian terbuka bebas tol untuk cikgu didatangi oleh ibu bapa, guru-guru yang ada masalah. Itu tidak menambahkan stres kepada cikgu ke? Maklumlah nak jaga ibu bapa dengan penyakit-penyakit ibu bapanya, yang penyakit-penyakit guru-gurunya, yang penyakit pelajarnya. Takkah itu istilah yang barangkali kami gunakan bengong jadinya? Tak Cik Nizal, sebab saya rasakan itu satu tugas dan saya rasa seronok apabila dapat membantu anak-anak murid, membantu ibu bapa. Kadang-kadang saya nampak antara ibu bapa dengan anak-anak ni, selalu kalau ibu bapa dia akan telefon, dia akan bagi tahu cikgu, anak saya ni 24 jam dengan handphone. Asyik pegang handphone je cikgu, saya tak tahu macam mana nak buat dengan anak saya. Lepas tu anak pula dia akan kata macam ni, Cik Nizal, ibu tak tahu saya pegang handphone tu buat apa.
Saya pegang handphone Hmm. tu, saya sedang cari bahan. Jadi berlaku macam miscommunication di situ. Sebab tu Pertembungan, saya ya. selalu bagi tahu anak-anak, kamu kena maklumkan dengan mak dan ayah kamu apa benda yang kamu buat. Apa benda yang jelas dan nyatakan dalam intonasi yang betul lah. Dan mak pun kena tanya dengan anak sebelum dia judge anak ni main game, dia kena dapat maklum balas dulu. Kakak buat apa dengan handphone ni? Dan begitulah keadaannya. Tapi saya tak Ya, ya. stres Cik Niza, maksudnya itu adalah memang. tanggungjawab. Nampak pun memang tak stres, tenang aja orang. Kalau berlakunya puting beliung kat luar tu, tak apalah dah puting beliung nak buat macam mana. Tu rupanya lah. Baik, Cuma Dr. dia Sanjeev. talian tu Cik Niza. Talian tu dia macam dia hotline dia waktu malam Cik Niza. Memanglah waktu malam lah dah. malam. Betul, waktu malam lah datangnya penyakit-penyakit kerana dia seorang-seorang kan. Jadi seruan-seruan daripada syaitan dia banyak. Baik, Ya. kita nak dengarkan Dr. Sanjita. Bila aku begini, memang tidakkah betul stres ya? Pertamanya ialah pelajar itu sendiri berhadapan dengan pelbagai tekanan. Tekanannya pertama dari keluarga. Kalaulah dia seorang abang ataupun kakak kata pada adik-beradik ramai ataupun walaupun 2-3 orang adik-beradik pun kadang-kadang dia ada tugasan untuk menjaga adik-adik dia. Nak jaga adik-adik lagilah, nak buat kerja sekolah lagilah. Kemudian berkemas, kalau kata kadang tak sempat nak kemas sebab nak mengejar waktu bagi menyelesaikan masalah ataupun tugasan. Nak kejar tugasan lagilah. Dan kita kena faham bahawa subjek yang belajar tu bukan satu, banyak. Matematik, sains dan sebagainya itu. Jadi kalau seorang guru bagi satu tugasan, kalau dah 6 guru, saya fikir kalau saya di dalam keadaan itu, barangkali saya tak banyak kali kepala saya atas meja. Nak tenangkan diri. Bagaimana doktor? How do you see this? Bagaimana kita nak membantu pelajar-pelajar ini? Ya, anda akan berhadapan gitu, tapi bagaimana kita nak merasa tenang seperti tenangnya Cikgu Nurul itu, berlaku puting beliung pun nampak tidak stres. Doktor. Okay. From the point of the student I nak share sikit. Di dalam ada kajian di US yang menyatakan di dalam minda kita ni kita ada 60,000 pemikiran. Woi. Okay. Yes, 60,000 thoughts. So kita selalu ingat macam apa? Beratus-ratus je kan? Tapi sebenarnya tidak. Kita ada 60,000 thoughts, 60,000 pemikiran di dalam minda kita. And daripada 60,000 ni, 80 hingga 85% adalah negative self-talk. Okay. So bila kita cakap pasal negative self-talk ni, macam Cikgu Nurul bagi tahu tadi kan, satu positif, lepas tu dia dibebani dengan banyak-banyak pemikiran positif, negatif. Betul tak? So, salah satu cara untuk menanganinya adalah be mindful. That means, bermaksud bila kita ada fikiran atau pemikiran negatif ni, kita kena stop dulu. Okay? Kita kena pause, acknowledge yang okay, sekarang ni I tengah berfikir secara negatif, apa yang I patut buat? Okay? Ataupun kita rephrase. Kalau sebelum ni kita kata, alah, I ada banyak tugasan lah kena buat. Sekarang ni kita rephrase. Tugasan ni baik untuk my development. Kan? Bila kita start to rephrase perkataan yang kita cakap untuk memberi maksud yang lain, bukan senang, you kena practice, alright? Tapi lama kelamaan dia dapat membantu kita. And tips ni juga untuk para ibu bapa atau orang dewasa kan, sebab kita dah ada, tadi bila cikgu cakap, I dah kata dah, ini stigma remaja mengenai pegang phone je main game, pegang phone je main game, betul tak? Kesian. Yeah, so parents, mereka kena hapuskan stigma ni sekarang, kalau boleh minimize, sebab bila kalau anak nak share atau kita tengok anak-anak kita pegang gadget kan, first thing, you main game. So macam mana, para pelajar nak berbuka untuk berbicara atau berbincang dengan para ibu bapa. And kita kena faham ya, sebagai ibu bapa, kita, knowledge kita, pengalaman kita dah banyak. Kita dah melalui banyak. Okay? And then, anak-anak kita pula, mereka baru nak start membina pengalaman untuk mendapatkan kefahaman kan. So kalau kita bagi tahu kat mereka,
no, apa yang you buat tu salah, you kena buat begini, kenapa tak dengar cakap, kan? Mereka akan rasa that parents tak faham kita, stress, lepas tu kalau simptom-simptom keburungan macam mereka tidur, mereka tak nak bercakap ataupun susah nak tidur. Okay? So kalau secara for your knowledge, parents apa kita cakap kalau kita tengok anak kita tidur, first thing kita kata jangan malas. So kita kena pergi di dalam dunia anak kita. Kita tak boleh suruh anak kita datang ke dunia kita sebab mereka tak faham. Because kita ada banyak experience. Okay, bergantung kepada persekitaran kita, socializing kita semua ni. Tapi anak ni, minda mereka, otak mereka belum berfungsi sepenuhnya. Not fully developed. Okay? So daripada mereka masuk di dalam dunia kita, kita pergi ke dalam dunia mereka dengan berfikiran terbuka. Kalau mereka main game apa yang you main? Boleh main bersama? Be into their world. Understand kawan-kawan mereka. Definitely ada kawan baik, ada kawan nakal, ada kawan jahat, ada kawan yang cheeky, mischievous semua kan. Tapi kalau kita memahami, kawan ni apa kebaikan dia? Kawan tu apa kebaikannya? At the same time, kita beri support ataupun foundation dari segi agama, dari segi moral, dari segi civic, kan? Walaupun mereka expose, kan, terdedah dengan gejala ataupun sikap-sikap negatif, mereka akan tahu foundation daripada keluarga tu kukuh. So for students juga kan, kita kena tahu yang parents kita ni expectation mereka sometimes too much. Melangit gitu ya. Kan? Kita nak tarik pun susah, kita nak turunkan pun susah. So kita kena faham that mereka ada stress mereka tersendiri, mereka ada pengalaman mereka, whether it's baik ke buruk ke. So first thing we need to understand, safety, keselamatan paling utama. Okay, no matter apa yang you buat, keselamatan adalah keutamaan. Di sekolah, di atas talian, sebab banyak sekarang ni mereka ada what you call this, grooming. Secara terdedah, secara sexual. Banyak sangat kat luar sana. So kita kena faham that you kena pastikan jangan senang terperangkap dengan website-website negatif yang boleh memudaratkan your image. Sebab untuk remaja, image mereka yang paling utama. Mereka tak tengok yang lain. Image is very important, right? So you have to make sure that jangan terdedah, ataupun kalau dah terdedah, faham di mana dan apa you patut dan tak patut buat. Apa di dalam kawalan saya atau apa yang bukan di dalam kawalan saya. Okay? Saya tak boleh kawal kalau parents I selalu bergaduh. Tapi saya boleh kawal untuk menjauhkan diri bila mereka bergaduh. Okay? Apa yang what you call this? Another thing, kalau kawan-kawan saya kata nak pergi main game, walaupun sekarang ni masa exam, saya boleh kawal time untuk main game, time untuk belajar. Saya tak boleh kawal apa yang kawan saya buat. So kita kena faham. Self-control, kawal diri sendiri, pastikan ada boundaries. Boundaries bermaksud you don't cross lah. Okay. Bersempadan. And then, bersempadan. And then kita juga kena pastikan bahawa apa yang patut kita cakap kepada diri sendiri kena selalu positif. Sebab kalau kita tak bercakap atau menyintai diri kita sendiri, ia akan memudaratkan. Saya nak tekankan kat sini juga personality yang berbeza. Okay. Seperti Cikgu Nurul beritahukan, environment yang berbeza, kan?
socializing yang berbeza, even personality, cara personality seseorang untuk mengatasi stres, kemurungan ataupun keresahan berbeza. Untuk seseorang yang social, mereka suka bergaul dengan orang lain. Untuk bercakap, untuk buat aktiviti yang berlainan sebab mereka perlukan orang. Tapi untuk seseorang yang suka structure, yang berstruktur, semua kena ada, in detail, mereka nak pastikan information yang mereka dapat tu adalah betul, adalah menggunakan fakta, adalah secara teliti. So kita kena faham. And then students yang tak boleh nak duduk diam-diam tu, masa belajar, sebab mereka tu banyak energy. They are conceptual. Cara pembelajaran mereka berbeza. So ibu bapa pun kena faham. Kalau boleh, do personality assessment. I think cikgu kat sekolah dah ada kan personality assessment. Faham maksud personality yang berbeza. So ia dapat membantu bukan untuk pelajar tetapi untuk ibu bapa untuk memahami dari mana anak-anak mereka datang. Ibu bapa secara struktur tapi anak secara konseptual tak boleh duduk diam, kena dengar muzik, kena makan, kena watch something. It will be different from the parents. So it's very important. Banyak tu yang Dr. bagikan tu ya. Saya fikir ini adalah ruang dan peluang bagi ibu bapa memahami bahawa menjadi seorang ibu bapa ini bukan menyerah kepada tugas itu kepada orang lain, kepada guru-guru dan sebagainya. Bermakna sekarang ini kita sedar, malahan bagi saya musibah pandemik ini sebenarnya memberikan satu pendedahan realistik kepada kita semua bahawa sebagai ibu bapa kita kena kenal anak-anak kita. Yang ini saya fikir satu pendedahan yang ramai ambil ringan dan tidak ambil peduli kerana dulu tidak perlu. Tapi sekarang ni mereka berhadapan dengan anak-anak. Jadi soal memahami perangai, resam anak-anak ni sangat penting. Yang ini laju, yang ini lembab, yang ini poyo katakan kan. Jadi ini semua memainkan peranan. Jadi saya fikir ini satu pengajian ataupun pendedahan yang penting bagi ibu bapa belajar bahawa dalam dunia pandemik sekarang ni asasnya ialah kita balik pada awalnya, iaitu mengenal anak-anak kita. Apakah kita cukup mengenal? Ini pun semua ya kawan-kawan semua, bila kita ceritakan tentang menggunakan gadget, kalau kita tengok anak-anak kita main gadget tu, kita terus menekam kata duduk main game lah ni kan. Tapi pada masa sama, ibu bapa kalau dia buat kerja ke, bukan buat kerja pun, dia pun sama main game. Baik, bagi saya soal pengurusan peranti ini sangat penting, sangat penting. Bagaimana nak menggunakannya? Kalaulah katakan salah satu di antara sebabnya dicadangkan konsep one device, one student ini adalah kita tidak mahu anak-anak kita ni berebut komputer atau berebut peranti kerana nanti yang ini ambil terlebih yang patut dan dapat merasa dirinya waktu sudah diambil, kamu sudah ambil waktu saya, jadi saya kurang waktu untuk membuat kerja-kerja di peranti. Jadi bagaimana nak menguruskan soal ini? Jadi saya nak tanya Ina, bagaimana Ina ke dalam konteks kita dalam Wandos ini memberi jalan keluar kepada saat-saat begitu ataupun keadaan begitu supaya pendekatan yang boleh diambil adalah pendekatan yang lebih harmoni untuk ibu bapa mengurus kendalikan ataupun sekolah dan juga guru-guru mengurus kendalikan penggunaan peranti itu sendiri. Kalau saya boleh bagi visualization, bila kita sediakan peranti, sama ada sekolah atau ibu bapa sediakan peranti kepada anak-anak kita ni, kita bagi saja macam tu tanpa instruction manual tu. Umpamanya kita minta anak murid kita melintas jalan tanpa bagi arahan, tanpa bagi instruction, okey berhenti dulu tengok kiri kanan ada kereta ke, selamat ke, bila dah selamat baru boleh lintas. Jadi kalau kita bagi peranti semata-mata macam tu saja, bagi data, bagi peranti, kanak-kanak tu memang mungkin bila mula-mula nak cuba tu dia akan struggle dari segi teknikal untuk masuk kelas. Tapi macam Cikgu Nurul, Dr. Sanjita pun cerita, kita bila atas laman ni banyak distraction.
kita ada TikTok, kita ada game, kita ada hobbies, and kadang-kadang aktiviti-aktiviti bukannya semua negatif atau membuang masa. So, umpamanya bila kanak-kanak kita participate masuk dalam game-game sama ada social media ke Facebook, bila ada game, aktiviti game ni, itu boleh mengajar anak-anak kita tentang persaingan. Macam mana you handle wins and loss. What is your attitude? Bila anak-anak kita masuk ke social media, menyiapkan image macam Dr. Sanjita sebut. Identity, self-identity. What is your self-identity? You are introvert, extrovert. What do you like? Your expression. Apa yang hobi yang kamu minat, yang kamu mahu share dengan dunia. Tetapi back to soalan macam mana kita handle. As Dr. Sanjita mention, memang kes-kes grooming dan sexual exploitation sekarang memang increase. Budak-budak ramai dah online globally pada antara tahun 2019 ke 2020 ada statistik yang menunjukkan bahawa kadar kes-kes sexual exploitation ni and sexual enticement ni dah 2 kali ganda. Kalau dulu maybe di Malaysia 100,000 kes, sekarang pada tahun 2020 dah naik ke sampai 200,000 lebih kes di Malaysia saja. Jadi adakah ibu bapa tahu mungkin ada anak-anaknya yang dah di-approach, dah di-groom. Mungkin kalau ibu bapa masa PDPR ni kita tengok ataupun sebelum tu pun kes-kes telefon kita kena hack, kena scam yang credit card kan. Kalau alam dewasa itulah finances, exploitation in term of finances. Tapi budak-budak ni isu lain. Kalau kita pergi dunia dia, sebab mereka tak tahu macam kita cerita tentang sempadan, what is safe. Jadi benda-benda yang mungkin terekspos, website yang dia termasuk dengan tak sengaja, mungkin rasa interesting, exciting. Jadi kalau these sexual groomers, dia tahu macam mana nak menangkap perasaan ni. Jadi of course, kalau mengikut statistik 80% daripada mangsa adalah dari golongan anak murid perempuan. Jadi this is something that ibu bapa mesti pay attention to. Kalau ada anak perempuan, memang this is a high risk. Tapi anak lelaki pun tidak exam, mungkin akan also jadi mangsa. Terutamanya anak-anak lelaki yang lebih muda, ya, bukan yang teenager ni, tak, yang lagi muda. Jadi lagi bahaya juga untuk anak-anak muda. Jadi basically soalannya, adakah kalau kita nak bagi tanggungjawab ni kepada anak-anak saja, macam mana safety precaution semua ni, mungkin tak cukup. Mungkin ibu bapa pun kena menaik taraf ilmu macam mana safety features atas device, laptop dia, macam mana you nak control the timing atau website yang dia pergi. Selagi pada tu, saya nak tambahkan kepada macam Cikgu Nurul sebut tadi, sekolah sekarang ada saringan minda sihat, lepas tu ada counselling session kepada pelajar-pelajar yang perlu. Dan Dr. Sanjita pun sebut, okay, there are how to be mindful. Sekarang di online ada online dan apps, ada macam-macam apps yang mungkin kita boleh gunakan supaya sebagai tools ya untuk monitoring your stress, your anxiety, tools untuk monitor dan tools untuk macam mana nak handle rasa bimbang, rasa sedih, rasa tu. So ada a few apps Malaysian, Thoughtful Chats, Pocket Coach, tapi ada yang international pun ada, Rementa Savelo, banyak lah ada. Ada BTalk platform adalah is a local platform, Naluri. So ada macam-macam platform di luar. Ada juga saya tahu ada platform ni daripada UK, nama dia Zoomos. Dia ada setiap platform tu ada game, tapi ada juga ada ruang untuk kamu interact dengan macam counselor to share your worries. Tapi because semua ni adalah something for you to learn, skills yang kena belajar, yang kita perlu guna sekarang. Teknologi tu ada. Jadi teknologi tu kita tak boleh jangan salah guna. Teknologi tu banyak manfaat. Macam mana anak-anak kita boleh maximize the positive value yang teknologi ni boleh sampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau tujuan yang One Doors ni,
program Wandos ni kita bukan saja menyediakan peranti tetapi tools yang boleh membantu, sama ada membantu pembelajaran, membantu macam Cikgu Nurul kata time management, tapi juga task management, prioritize. Yang lebih penting, yang lebih rumit mungkin yang tu kita prioritize. Jangan yang first in first out saja, tapi budak tu kena evaluate. Okay, yang ni mungkin mengambil masa lebih, kita prioritize. Okay, time management, task management. Tapi juga self monitoring. Okay, benda-benda yang diberi ni, apa pelajaran ni mungkin susah, saya tak faham. So, macam mana saya nak buat? Saya nak buat seorang-seorang ke? How do I communicate with my friends? Kalau kita masa PKP betul-betul tak boleh keluar, tak boleh cakap dengan kawan, okay, macam mana saya nak communicate dengan rakan-rakan sekolah? Macam mana saya nak get in touch with the teacher? Cikgu sentiasa ada. Saya cukup kagum bila dengar ingenuity, dedication, keikhlasan guru-guru kita selama 2 tahun ni. Macam-macam cara yang mereka innovate nak sampaikan ilmu ni kepada anak-anak. Ada cikgu-cikgu yang pasang 2 skrin nak monitor budak-budak ni, yang pasang lagu. Ada juga saya pernah tengok cikgu art, tapi apa yang dia ajar tu is actually a mindfulness test. Dia ajar anak-anak tu macam mana nak buat embroidery, jahit embroidery. Dia kata tujuan ni apa? Okey, nombor 1, menjahit tu life skill. Kalau baju koyak, pandailah menjahit. Tapi nombor 2, ini adalah aktiviti yang slow down, quiet down your mind. Sebab menjahit ni is a activity yang you kena cermat, kena careful, kena sabar. So basically bila kita sekarang online ni, cepat sangat maklumat yang masuk kepada anak-anak kita. Dengan kita sekali, mak bapak, banyak sangat maklumat, kiri kanan WhatsApp tak habis-habis dari pagi sampai malam. Jadi how to slow down? Pause. Okay, nanti maklumat ni I tunggu dulu, tak payah masuk dulu. Biar saya nak proses dulu apa yang saya belajar hari ni sebelum maklumat baru boleh saya terima. Betul. Jadi sebenarnya kita banyak menyentuh, banyak sebenarnya kita, walaupun kita mula sikit-sikit sentuh, kerana dah dapat keseluruhan gambarannya, ya, betapa besarnya cabaran PDPR. Nanti kita nak sampai kepada penghujung sekarang ni, jadi kita rehat sekali, bagi peluang untuk anda berfikir tentang apa yang dibentangkan oleh 3 tamu kita ini, dan mungkin selepas ini kita dapat sedikit lebih jawapan yang banyak memberi tumpuan dan saranan kepada pelajar ke ibu bapa kata guru untuk menghadapi PDPR, khususnya bagi menyelesaikan masalah mental pelajar-pelajar kita. Saudara, kita rehat seketika, kembali nanti dalam Nizam Lenko untuk bicara mengenai PDPR dan bagaimana berhadapan dengan mengatasi masalah mental para pelajar kita. Kembali selepas ini. Hi and salam sejahtera. I am Emiliawati Zainal, the founder and managing director of Q3 Management Solutions Sdn Bhd from Kuala Lumpur, Malaysia. Teaching in Malaysian school have been severely disrupted since the pandemic began. Lessons have had to move on to digital platforms. These changes in the learning activities have impacted many students that do not have the proper infrastructure to continue their home educations. Even though school will be reopened, the need of devices does not diminish. With that in mind, we are in the midst of embarking into One Device, One Student, One DOS project with the objective to provide schools and students with devices and to ensure the acceptance and readiness of technology and online classes for students for their online learning journey.
Ya, sampai kita kepada pusingan terakhir kita untuk membicara mengenai PDPR, pembelajaran hybrid dan kesan terhadap kesihatan mental para pelajar kita. Saya nak tumpukan perhatian kepada pelajar-pelajar ini. Saya nak tanya kepada Cikgu Nurul ya. Cikgu Nurul, salah satu di antara perkara yang disebut-sebut ialah tentang self-managing. Bagaimanakah kita membantu anak-anak mereka kita untuk ataupun mendidik dia supaya dia tahu mengurus diri. Kerana kebanyakan di antara kita ini, ibu bapa khususnya, kadang-kadang dia sendiri tidak percaya pada anak-anak dia. Kan? Tengok anak-anak pakai handphone, maka dia kata main game. Ataupun banyak chatting dan sebagainya dengan kawan-kawan. Jadi bagaimana kita nak membantu para pelajar ini learn how to self-manage. Bagaimana? Kerana akhirnya nanti dalam kehidupan mereka kena mengurus itu sendiri. Bila dewasa nanti, Ustaz Zali sudah dewasa, Ustaz Zali kena faham bagaimana penggunaan ini supaya hidup dia lebih terarah, lebih terisi dan lebih berkesan. Jadi ini yang saya fikir antara kekurangan kita. Kita tidak mendidik anak-anak kita untuk bagaimana mengurus kendalikan diri mereka bila menggunakan peralatan-peralatan, peranti dan sebagainya. Mungkin cikgu ada sedikit pandangan bagaimana kita boleh membantu anak-anak kita ni untuk belajar mengurus diri? Okey, Cik Nizar, dalam nak membantu anak-anak remaja menguruskan diri, saya bahagikan kepada dua lah. Satu, bagaimana menguruskan emosi diri sendiri. Bagaimana murid-murid dapat menguruskan emosi. Itu adalah sangat penting. Bukan sahaja satu lagi menguruskan diri mungkin dari segi fizikal, dari segi kebendaan dan sebagainya. Okey, baik. Yang pertama, urus emosi dulu itu adalah yang sangat-sangat penting. Baik, yang pertama macam mana nak menguruskan emosi? Saya selalu bagi tips kepada pelajar, positive thinking. Kena selalu berfikiran positif. Apa sahaja cabaran yang datang, berfikir secara positif. Contoh, saya nak kongsi satu cerita. Saya selalu share dengan anak-anak. Ceritanya ialah lebah. Lebah, seekor lebah. Lebah ni dia selalu hinggap di mana? Hinggap di bunga, hinggap di tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang manis nak menghisap madu. Satu lagi ialah lalat. Okey, kalau lalat dia selalu hinggap di mana? Hinggap di tempat-tempat yang kotor, hinggap di tempat-tempat najis. Betul tak, Cik Liza? Jadi saya selalu memberi perumpamaan kepada anak-anak, jadilah seperti seekor lebah. Apa sahaja kamu hinggap, cari di tempat-tempat yang positif. Apa sahaja yang datang, jangan jadi lalat. Maka jangan pergi ke tempat-tempat negatif, pemikiran yang negatif. Jadi sebagai seekor lebah yang sentiasa pergi mencari ataupun sentiasa masukkan kotak emosi dengan perkara-perkara yang positif. Once bila you dah kuasai pemikiran positif tu, kamu anak-anak dapat menguruskan emosi dengan baik. Cabaran apa sekalipun datang, anak-anak dapat berhadapan dengan suasana yang lebih bagus, lebih tenang, lebih damai. Yang kedua ialah macam mana teknik relaksasi. Doktor mungkin lebih pakar lah dalam bidang ni kan. Macam mana teknik pernafasan yang simple. Teknik pernafasan yang simple, macam mana anak-anak nak berhadapan dengan situasi yang sangat tegang pada saat dan ketika itu. Apa yang anak-anak perlu buat, apa yang para pelajar perlu buat. Bukan saja anak-anak, Cik Liza, kita sebagai orang dewasa pun boleh membuat teknik pernafasan yang ringkas, yang mudah. Saya bagi contoh, saya selalu menggunakan 5 jari ni lah. Kamu tarik nafas, berhenti, tahan, hembus. Tarik nafas, berhenti, hembus. Tarik nafas, tahan, berhenti, hembus. Selalu buat aktiviti pernafasan ni secara tidak langsung. Kamu anak-anak boleh berada dalam keadaan yang lebih relax, lebih tenang untuk the next step tu, Cik Liza. Okay, itu yang paling bagi saya, kemahiran mengurus emosi itu adalah sangat penting pada anak-anak. Bila emosi terurus, insya-Allah benda-benda lain dia akan nampak lebih positif, lebih tenang lah. Cik Liza, itu sedikit perkongsian daripada saya lah.
Ya. Saya nampak nanti bila saya tengok jari saja, saya tu ambil nafas. 5 kali sekurang-kurangnya. Kalau tak cukup, tambah lagi satu tangan. Baik, satu yang disebut oleh cikgu tadi tentang analogi lalat dengan lebah tadi kan. Saya suka sangat itu. Dan sebagai seorang pelajar yang ada fikiran dan ada kematangan, apabila ada unsur-unsur negatif di dalam talian yang mengajak kita kepada perkara-perkara negatif, jadilah seperti lebah yang sengat itu bisa mencacatkan dan mencederakan. Wah, itu sifat yang kita kena ada. Baik, kita nak cerita tanya pada cikgu, doktor ya. Doktor Sanjita ya. Saya fikir antara perkara yang sangat penting ialah kepercayaan, keyakinan ibu bapa khususnya kepada anak ini banyak memberikan satu tolakan dalaman yang positif. Kerana setiap kali kalau tengok anak tu semua kelemparan, tuduhan-tuduhan melulu dan sebagainya ataupun seringkali mencurigai anak-anak itu akan mengurangkan kepercayaan mereka dan boleh mencacatkan, memberikan tekanan mental kepada kanak-kanak itu. Jadi kalau boleh ataupun anak-anak itu, jadi apakah yang boleh dilakukan ibu bapa untuk mengurangkan tekanan itu? Bagaimana kita nak membentuk keyakinan ataupun memberikan gambaran bahawa I believe and trust you. Yang ini, kerana kebanyakan guru-guru ibu bapa bila mengendalikan dengan anak ini, dia mula dengan negatif saja. Biasalah kau tu. Nak ada kerja lain tu nak main je lah. Jadi akhirnya anak-anak ini akan percaya kepada kata-kata ibunya, maka dia akan menjadi realiti. Jarang yang kita nampak, bukan jarang lah, kadang-kadang kurang yang kita nampak yang selalu memberikan perkara positif walaupun dia tahu anak-anak itu ada melakukan sesuatu yang tidak positif. Baik, kalau sebagai seorang yang belajar tentang psikologi ini, apakah yang mungkin dapat dibantu supaya ibu bapa ini menjadi satu unsur yang positif, menghasilkan anak-anak yang positif juga sifatnya? Okay, yang ni I suka. The first thing yang kita kena tengok kan, this English peribahasa kan, monkey see, monkey do. Kan? Okay. Kita kena faham sebagai ibu bapa, kita tak ada manual untuk mengatakan apa yang kita patut buat, apa yang kita tak boleh buat, what are the mistake and all that. Kita tak ada. Kita selalu macam trial and error. Mungkin dari from baby sampailah umur berapa anak kita selalu buat benda-benda yang berlainan untuk test apa yang boleh, apa yang tak boleh. So, bila I cakap like monkey see, monkey do, anak-anak kita ni, mereka ni walaupun mereka kecil, start daripada kecil, mereka dah pandai. First, kalau ibu bapa sendiri yang negatif, macam mana anak-anak nak jadi positif? Yang tu nombor satu. So ibu bapa yang ataupun orang dewasa yang ada di dalam rumah yang sama atau ada influence terhadap family tu macam auntie ke uncle ke kan? Ya. That influence the family is very important. Yang kedua adalah jujur. Kita tak boleh cakap ke anak kita satu, kita buat benda lain. Okay? Trust is very important sebab kalau kita tak trust anak kita boleh melakukan ataupun dapat results yang baik atau boleh manage diri sendiri, tapi kita bagi kata-kata what you call this encouragement, tapi kita tak galakkan ataupun kita tak trust apa yang kita cakap, our children will faham. Okay. Yang ketiga pula, komunikasi. Yang tu yang paling penting. Bukan sahaja dewasa kepada anak-anak, tetapi dewasa itu sendiri. How do you communicate with your spouse, dengan partner you sendiri? Kan? Sebab kalau you tak boleh berkomunikasi, walaupun susah, sebab kita selalu katakan, I nak jaga hati dia, sebab tu I tak nak cakap benda yang betul ataupun, untuk get that essence. So kita selalu, what we say white lies. Ya. Kita
white lies, right? So Itu dalam bahasa kita akan tipu sunat tu. Okay, kan kita tipu sunat. How? Kan sebab nak menjaga emosi supaya kita tak cakap yang benar, itu salah. Tapi kita cakap menggunakan bahasa yang neutral untuk tidak blame others. That's very important. And how comfortable kita untuk handle krisis atau konfrontasi. Selalu orang tak suka konfrontasi. Kan? So tips-tips ni adalah baik untuk ibu bapa sebab mereka kena faham yang ibu bapa pun datang daripada dua keluarga yang berlainan. Persekitaran yang berbeza, personality yang berbeza. Dan bila mereka together, kan, emak akan kata my skill yang paling bagus. Bapa akan kata my value yang paling bagus. End of the day, siapa mangsa? Anak-anak kita. Okay. Kalau kita nak cakap sekarang ni kan banyak sangat social media, cakap pasal politik lah, cakap pasal sekolah lah, banyak sangat perkataan negatif. Kita kena pastikan anak-anak kita tak ada berada dekat dengan kita. Sebab emosi mereka, pemikiran mereka belum matang. So kalau kita cakap benda-benda negatif di depan mereka, again, monkey see, monkey do, mereka dengar tanpa tahu what is the actual thing. Dia cakap dengan orang lain and then dia start besar-besarkan. Kan? So ibu bapa memang kena mainkan peranan. And you are not alone. There's banyak sangat support group di luar sana yang boleh membantu. Kalau you rasa you berada di dalam community yang toxic, you bukan sebatang pokok tau, you boleh bergerak. Kalau benda ni toxic, you keluar. Kan? Sebab tu bila kita cakap pasal kawalan diri, apa yang kita boleh kawal, tak boleh kawal, apa yang boundaries kita boleh buat, tapi disebabkan stigma, especially para ibu kena pastikan anak-anak baik. Pernah tak you dengar kalau jahat je dia kata your son? You tak kata your son, dia selalu kata ibu yang selalu kena, bapa tak kena, betul tak? Kalau yang baik mereka kata ini anak I. So stigma tu banyak sangat. And peranan society, kan, persekitaran kita pun memainkan peranan. So kita kena pastikan dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita berkongsi, dengan siapa kita nak dapatkan support, penting. Yes? Ya. Baik. Jadi kita nak tanya juga kepada Ina ya. Bila kita gunakan peranti ini dia aja alat. Ya, alat. Nak katakan nak tambahkan nilai kepada dia tidak memilih nak jadi positif atau nak jadi negatif. Banyak bergantung kepada apa yang terisi di dalamnya dan penggunanya. Jadi satu antara perkara dibangkitkan oleh doktor dan juga oleh Inas ni adalah soal pengaruh-pengaruh negatif yang menggunakan itu. Dalam pendekatan yang digelaran Wandos ini, bagaimana kita nak membantu untuk memastikan bahawa peranti yang diberikan dan dibekalkan itu mempunyai halangan ataupun satu istilahnya adalah penapisan yang sewajarnya, satu. Keduanya ialah kita bicara soal peranti, kita bicara tentang teknologi. Dan teknologi ini berkembang. Tahun ini mungkin tahap A, tahun seterusnya mungkin tahap B. Jadi akhirnya peranti itu mungkin akan ketinggalan zaman kerana kita sudah masuk satu pendekatan baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan untuk meningkatkan keupayaan peranti. Jadi soalan saya ialah bagaimanakah pendekatan Wandos ini menghadapi atau membantu supaya kadang-kadang kalau katakan ataupun pelajar-pelajar nak buat kerja, dia tak boleh buat kerana peranti itu tidak cukup kekuatan bagi memenuhi tuntutan yang dilakukan oleh ataupun yang diminta oleh pihak guru-guru dan sebagainya. Jadi mungkin Ina dapat memberikan sedikit penjelasannya, apakah yang boleh dilakukan ataupun bagaimana Wandos ini sebenarnya mengenal pasti dan menggunakan pendekatan terbaik bagi mencari jalan keluar kepada masalah yang dihadapi itu.
So dari program Wandos ni, seperti saya terangkan awal tadi, kami bukan semata-mata menyumbangkan peranti, tetapi kami akan bekerjasama dengan anak-anak murid, tapi juga ibu bapa dan sekolah-sekolah juga. Apa yang program atau apps yang sesuai untuk pembelajaran yang diperlukan pada tahun-tahun tu, umpamanya kalau pelajar tu adalah pelajar tingkatan 5, mestilah program dan websites yang dia perlu pergi, data yang dia perlu cari semua tu sesuai untuk umur pelajar tingkatan 5. Kalau peranti tu disumbangkan kepada anak sekolah rendah, apakah program yang patut ada, tools yang patut ada dalam peranti tu. Jadi kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah, dengan guru-guru, apakah program. Sebab sekarang memang banyak program yang ada, dan cikgu pun, dari kalangan cikgu pun macam-macam dia guna, macam-macam device, guna Kahoot, setengah guna YouTube, setengah guna macam-macam. Jadi kami macam murid-murid pun ada personality beza-beza, guru-guru pun ada personality beza, macam mana dia nak menyampaikan dia punya lesson tu juga beza, dan juga mengikut mata pelajaran. Of course kalau kita belajar sastra, apakah resources yang sesuai. Kalau kita belajar sains, apakah resources yang patut ada. Jadi daripada segi Wandos, kami bekerja rapat dengan sekolah supaya apa yang diperlukan yang bersesuaian pada tahap murid tu akan ready. Jadi tak payah dalam penggal pertama kita buat ni, penggal kedua alamak cikgu kata kena load program baru berkejar-kejar, tak boleh download lah sistem doc. Jadi kita dah siap sedia, dan kita pun ada technical support sepanjang tahun, sepanjang ketiga-tiga penggal sekolah tu kita akan bagi. Tapi dari segi kawalan pun safeguarding very important, sebab macam saya ceritakan tadi, mungkin kita sebagai ibu bapa pun tak tahu macam mana orang nak buat phishing ni untuk sampaikan, untuk memerangkap anak-anak. Jadi dari segi teknikal, what are the safeguarding practices yang kita boleh masuk. Ada ada setengah-setengah sekolah ni, saya perasan dia tengok bila ada online class, dia tidak membenarkan anak-anak tunjuk background. Mesti guna virtual background. Sebab kadang-kadang kalau budak-budak ni mungkin ambil buat kelas dalam bilik tidur. Bilik tidur kat belakang macam-macam lah boleh tengok. Mungkin ataupun dekat living room mungkin nampak kat luar, boleh nampak alamat kat mana. Jadi mungkin dia boleh locate kan lokasi budak-budak ni, anak murid boleh di-identify. Jadi setengah-setengah sekolah guna macam ni. Dia kata kita mesti protect anak, virtual background, guna virtual background. Jadi tak nampak, semua blank. Jadi kita nampak student tu, jadi cikgu pun kalau kadang-kadang Zoom call ke Teams ke Meet tu kena hijack daripada this negative punya parties, they cannot get a lot of information. They will just know, oh ni student sekolah ni, tapi budak tu kat mana dia tak boleh tahu. So safeguarding practices yang boleh diamalkan oleh sekolah, oleh ibu bapa, oleh budak-budak tu sendiri. So also things like apa yang acceptable, not acceptable. Apakah interaksi yang kita boleh kata selamat dan tak selamat. So kemahiran anak-anak untuk mengidentify ni betul ke, sah ke, betul ke, selamat ke, boleh tanya. Sebab kadang-kadang bila sometimes kita dapat prompt notification online, kita tekan saja. Mungkin kita tak tahu prompt tu pergi ke mana. Jadi budak-budak ni kita kena ajar, alright, these are the things you need to look out for. Macam mana you boleh interrogate benda prompt ni daripada sumber yang selamat atau tidak. Dan dari segi information atau application updates, how up to date it is, Cik Niza sebut tadi soalan kedua. Dalam dalam program Wandos ni, tiap-tiap tahun kami akan bekerjasama dengan ibu bapa
di peranti-peranti ni akan pulangkan kepada sekolah dan akan di-upgradekan. Jadi mungkin tahun lepas 22 kita guna program ni, tahun 2021 ada program lain yang lebih elok, lebih sesuai. Jadi apa yang sudah yang tak diguna kita akan remove. Jadi sebab sebelum ni ada juga kes-kes yang kita kata macam kita guna telefon juga, kita guna app, kita download, tapi guna sekali 2 kali je, lepas tu tak guna. Jadi data dan memory dalam phone pun dah tak cukup sebab kita asyik download. Tapi bila yang delete tu lupa, malas ataupun kita tak pay attention. Jadi these things will slow down the device, tapi bukannya kita guna. Jadi benda-benda macam ni pun daripada maintenance, sistem maintenance pun program OneDOS akan bekerjasama dengan, again, kita bagi kemahiran ni kepada student dan juga meningkatkan awareness ibu bapa, actually benda ni kita kena maintain, bukannya saja peranti tu masuk plug in, tekan on, sudah siap. Tak, program tu pun kita kena sentiasa update, kena selalu up to date. Kita pun our self knowledge pun kita kena upgrade kan. Kalau dulu setahun 2 tahun, Zoom tu apa, sekarang senang je, semua dah tahu. Sekarang semua pandai one to Zoom. One to Zoom. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Saya bagi ruang lah untuk buat sedikit rumusan ya. Saya bagi seorang seminit 2 untuk membuat rumusan anda masing-masing bila bicara mengenai pembelajaran hybrid dan kesan terhadap kesihatan mental pelajar. Mungkin kita mulakan dengan guru dulu. Silakan cikgu, ada apa yang cikgu boleh rumuskan dalam seminit 2 ini? Okey, 2 huruf yang cikgu nak rumuskan di sini. Yang pertama S. S adalah sokongan, support. Okey. Pembelajaran anak-anak di atas talian berkaitannya dengan emosi pelajar, perlu ada sokongan daripada semua pihak. Sokongan daripada ibu bapa, sokongan daripada guru-guru, sokongan daripada pihak-pihak luar yang lain yang dapat membantu khususnya anak-anak dalam menguruskan emosi. Dan cikgu juga suka nak mempromosikan guru kaunseling di sekolah. Anak-anak sentiasa kena cakna tentang kewujudan guru kaunseling dan sentiasalah sentiasalah berkongsi, sentiasalah bercakap dengan guru-guru, dengan guru kaunseling ataupun dengan ibu bapa. Maksudnya kalau ada apa-apa benda yang tersimpan di hati, di emosi, mesti bercakap, mesti talk. Itu S. Yang kedua, T, together. Maksudnya kita semua bersama-sama. Cikgu selalu ingatkan anak-anak bahawa anak-anak belajar PDPR online ni bukan keseorangan. Semua orang bersama-sama dengan anak-anak, semua orang berhadapan situasi yang sama dengan anak-anak. Jadi cikgu nak anak-anak merasakan bahawa anak-anak tidak keseorangan. Semua orang, ibu bapa, kawan-kawan, guru-guru sentiasa bersama dengan anak-anak untuk memberi galakan, untuk memberi sokongan emosi dan sebagainya terhadap PDPR anak-anak, khususnya dapat meningkatkan kecerdasan emosi dan emosi lebih stabil dan positif. Jadi itu saja Cik Niza daripada saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Nurul dari Kangak. Dan Dr. Sanjita. Okay, first thing I nak cakap adalah nothing personal. Right? Sebab kita ni diverse, kita ada pelbagai personality yang berbeza. So apa yang orang cakap tu kita janganlah ambil secara peribadi dan berfikir di dalam minda kita. Yang tu first. Yang kedua pula, kesihatan mental dan emosi adalah semua golongan masyarakat, tak kira muda, tua, kaya, miskin, warna kulit, kita semua akan alami. Okay, intensity yang berbeza. Alright, kita kena faham dan kita kena kalau boleh lah mengurangkan ataupun yang paling baik menghapuskan stigma bila kita nak bercakap pasal kesihatan mental dan emosi. Alright. Yang ketiga pula, bercakap mengenai masalah anda bila you rasa you ada simptom-simptom yang berlanjutan lebih daripada 2 minggu. Alright. Example,
tak boleh nak tidur ataupun terlebih tidur atau makan atau rasa marah, kan, mood swing yang ketara. So lebih daripada 2 minggu tu, please bercakap, mendapatkan sokongan daripada orang lain, okay? Mendengar tanpa menilai. Sebab bila kita mendengar secara terbuka, kita akan rasa lebih relax. Okay? Dan yang paling utama, I rasa ketahui di mana untuk mendapatkan bantuan. Sebab ada banyak sangat kat luar sana, kan? So mungkin satu bantuan ni tak dapat menolong anda, jangan putus asa. Terdapat banyak sokongan dan bantuan di luar sana, just go and get it. Yes. Terima kasih Dr. Sanjita. Dan akhir sekali Ina, ada apa-apa pesanan daripada anda untuk buat rumusan? I think pesanan daripada saya adalah selama ni kita selalu fokuskan kepada kesihatan fizikal. Tapi sekarang saya rasa kita nak sama tarafkan. Jadi daripada pandangan public, general public tu, physical health dengan mental health ni setaraf, memang setaraf. Dia tak boleh terpisah. Kalau kita badan sihat tapi tak siuman pun, what is the point? Yeah? So basically, jadi yang macam Cikgu Nurul dengan Dr. Sanjita pun sebut, stigma ni kita kena buangkan daripada masyarakat ni. Tidak ada stigma. Semua orang bimbang, semua orang stres. Jadi apa nak malu untuk mencari resources, sumbangan, nak berkongsi. Macam cikgu kata, sokongan tu ada dan kita buat together. Jangan malu. Kita semua alami ni. Jadi kita bersama-sama go through it together. So daripada saya nak closing sikit daripada pihak WANDOS, kami juga menjemput dan mengalu-alukan sumbangan. Kalau sesiapa pihak-pihak mana yang ingin menyumbangkan peranti atau tenaga untuk program kami pun, kami sangat mengalu-alukan. Boleh layari di www.wandos.com.my untuk maklumat lanjut. Jadi kami harap dengan pengenalan yang Cik Niza boleh sampaikan kepada audiens semua, pengorbanan ibu bapa, guru-guru, murid-murid ni yang bertungkus lumus ke sekolah belajar online ke apa, biarlah pengorbanan kita ni ada pencapaian. Kita mesti get back to where we are. Apakah tujuan sekolah untuk mendidik anak-anak supaya kita build masyarakat yang boleh terus memajukan negara. Biar kita berkorban, itulah tujuan kita. Baik, terima kasih Saudara Ina. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Saya fikir banyak rumusan yang kita boleh buat dari perbincangan kita pada hari ini. Dan salah satu di antaranya, sekarang itu kalau saya ni, kalau orang tanya saya apa khabar, saya selalu kata sihat lagi siuman. Sebab itulah realitinya sekarang. Sekarang benar menjadi kenyataan. Sihat saja tidak cukup, tetapi kalau tidak siuman, siuman saja tidak cukup kalau tidak sihat. Jadi dua-duanya mainkan peranan. Bila kita cerita tentang ini, rumusan bagi saya pula adalah banyak sebenarnya. Antaranya pertama, guru-guru kena belajar bagaimana untuk mencantikkan, mengindahkan atau mempelajari lagi selok-belok penggunaan peranti. Kerana peranti ini seperti TV juga. Dia bukan teruntuk satu. Dia boleh digunakan dengan banyak aplikasi bagi dia cantik lagi. Menggunakan PowerPoint, menggunakan apa yang boleh mencorakkan lagi keindahan dan keseronokan pelajar bagi mengikutinya. Ya. Dan saya percaya pendedahan ini harus mula dengan berkongsilah pengalaman dengan guru-guru lain yang banyak memberikan perhatian ataupun banyak menjadangkan pendekatan-pendekatan. Dan barangkali peranan guru kaunseling sekarang ni lah sangat-sangat penting. Kita dah tengok orang kangak buat macam mana, jangan tengok dia dikangak, buat sendiri juga. Sendiri kena membantu bagaimana boleh berperanan lebih agresif lagi. Dan ingat, bukan kaunseling untuk pelajar-pelajar, tetapi kaunseling juga. Terbuka ruang itu untuk ibu bapa dan guru-guru juga. Kerana kawan-kawan guru-guru kita juga menghadapi tekanan-tekanan tersendiri. Kita fikir tentang anak kita atau pelajar kita berhadapan dengan rungutan di rumah dan sebagainya. Ya, guru-guru juga berhadapan benda yang sama. Dan balik-balik rumah mungkin terlupa kerana sibuk sangat nak menguruskan soal persiapan bagi pengajaran, terlupa keperluan-keperluan keluarga. Jadi ini kita kena ambil kira juga. Bantulah mereka. Ibu bapa, ingat, anak-anak kita adalah manusia yang punya jiwa bebas. Oleh kerana itu kita kena faham dan pelajari. Saya banyak belajar pada apa yang dikatakan. Ini petikan saya, ini bukan cakap saya. Saya petik daripada kata-kata 3 orang penting ini.
Kan antaranya ialah kenali anak-anak anda itu. Kan apa keseronokan dan tidaknya. Yakini dia bahawa I trust you. Saya percaya kepada anda. Bina kekuatan itu kerana kalau kita tidak percayakan mereka, siapa lagi nak percayakan mereka? Kalau mereka buat salah, bukan saling menghukum dia. Fahami kenapa kesalahan telah buat. Kadang-kadang kerana tidak tahu. Dan pantau dengan kasih. Bukan pantau dengan peraturan-peraturan. Pantau dengan kasih. Kerana mereka memerlukan kasih sayang pada saat ini. Kan? Dan pada ahli-ahli keluarga termasuk ibu, kawan-kawan, adik-beradik kita ya, yang tua dan yang muda, fahamilah kalau katakan saat itu adalah untuk adik menggunakan peranti, kita bagilah ruang dan kebebasannya untuk digunakan. Dan banyaklah cerita-cerita yang boleh kita ceritakan tentang ibu bapa ini, dan gandingan antara ibu dan bapa ini sangat penting. Kalau ibu bapa ni sama-sama cengih, janganlah sampai kesannya itu nanti kepada anak-anak. Kerana ada satu the good cop, bad cop punya barangkali peranan. Ini saya belajar juga daripada pengalaman-pengalaman perbincangan sebelum ini. Dan akhir sekali kepada pelajar-pelajar. Dengarkan tadi pada tiga-tiga yang telah menyatakan itu kan. Peranannya ialah untuk anda meyakini dan menyayangi diri anda. Dan jangan senang-senang terpercaya kepada dah kita dapat itu, apa saja dalam itu kita telan. Kita kena pandai menapis. Self-management itu penting. Mengurus, kendalikan peranti, mengurus, kendalikan diri sendiri. Dan biarlah ada kecenderungan untuk anda terbuka. Terbuka, berarti bersuaralah kalau ada sesuatu yang tidak senang. Kalau tak dapat cakap pada ibu, cakaplah pada bapa. Kalau tak cakap pada bapa, cakaplah guru. Tak dapat guru, guru kaunselor. Banyak ruang yang boleh kita ceritakan. Atau antara kawan-kawan sendiri yang mungkin boleh membantu. Dan pujuklah diri. Jangan cepat rasa, kalau katakan ibu bapa kata kita ni pemalas sebagainya, pujuklah diri itu kerana anda bukan pemalas. Dan saya mahu mengatakan pada semua orang, termasuk guru-guru, ibu bapa dan anak-anak, kita semua adalah the best creation of God. Dan makhluk kejadian Tuhan yang terbaik. Jadi sudah tentu kita ini, kalau dapat dianalogikan, kita Ferrari. Dan kita bukan jenis-jenis dianalogi kepada benda yang tidak kuat ya. Kita Ferrari, spesifikasi kita Ferrari, gerak kerja kita Ferrari. Jadi janganlah kita nanti bergerak macam penarik beca. Kan? Jadi itulah saya fikir rumusan yang boleh saya umumkan. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Saya fikir banyak yang kita pelajari. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sanjita Kaur, kepada Cikgu Nurul Najha Saidon dan juga kepada Ina Khalil Lim kerana bersama dengan kami berkongsi. Dan ingat ya, saya kenali ini bermakna saya mungkin akan datang mengetuk pintu anda atau mengundang anda lagi dalam perbicaraan akan datang. Sehingga itu, terima kasih atas pandangan itu, dan kepada anda, jangan sampai anda rasa rebah kerana lemah, sesungguhnya anda tidak begitu. Jadi kita pastikan pendekatan kita, pembelajaran di dalam menggunakan peranti ini harus menjadi suatu pengalaman yang menarik dan membantu untuk meningkatkan keupayaan kita dan menjadikan kita manusia yang bagus dan berjaya. Sehingga itu saudara, dalam Nizal & Co kami ucapkan kepada anda terima kasih. Hingga jumpa lagi. Nizal Muhammad signing off. Salam rahmat semua.